Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi. Jadi ini adalah soalan anda yang sampai kepada saya tentang muamalat saja. So jadi saya kena pendekkan kebentakan. Ada lagi. So supaya dapat cuba menjawab soalan-soalan yang saya letak ya. Jadi memang takkan dapat habislah modul ni. Takkan dapat habis. Baik, riba yang keseluruhnya namanya riba buyuk. Riba buyuk yang mana ia boleh dipecahkan kepada dua, iaitulah al-fadl dan an-nasi'ah. Ya. Riba buyuk ni dia akan datang arises from exchanges involving ribawi item. Dia bila mana kita jual beli barang-barang yang spesifik yang disebut oleh Nabi, maka barang-barang itu kita kena belinya dengan beberapa syarat. Langgar di syarat, dia ada dua syarat. Langgar syarat yang pertama, dia jadi riba al-fadl. Langgar syarat yang kedua, dia jadi riba an-nasi'ah. Nak mudah faham, summary dia kat sini. Okey? Ada 6 perkara yang Nabi sebut dalam hadis secara spesifik. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. Hadis riwayat Muslim yang sahih. Artinya apabila kamu tukar emas dengan emas, emas ditukar dengan emas, Nabi kata dua syarat. Yadan biyadin, mithlan bimithil. Yang pertama, mestilah serah terima dalam satu waktu. Saya serah sekarang, anda serah emas tu sekarang. Saya serah emas sekarang, anda serah emas yang saya nak tu sekarang. Ya. Yang kedua, mestilah dalam satu masa. Yang kedua, mestilah dia punya kuah berat dia sama. Emas dibeli dengan berat. Saya bagi kat anda, saya tukar emas yang saya pegang ni, katalah 20 gram. Anda bagi saya emas yang beratnya sama 20 gram. Kalau salah satu syarat tak dipenuhi, contohnya saya beri emas sekarang, anda beri besok, jatuhlah dalam riba nasi'ah namanya. Riba nasi'ah tadi. Nombor 2. Kalaulah saya beri 20 gram, anda bagi 21 gram, maka jadilah riba al-fadl. Okey? Baik, sekarang ni bagaimana pula kalau emas tu dia standard dia berbeza? Ini 19 karat. Yang ini 24. Dia punya standard dia berbeza, betul tak? Dalam Islam standard berbeza tak apa, tapi syarat dia sama. Berat dia mesti sama, mesti on the spot. Ada sebuah dalil yang mana Nabi menukarkan tamar dengan tamar. Nabi tukar, bukan Nabi tukar, ada seorang sahabat dia tukar kurma yang buruk dengan kurma yang baru. Maka dia tukar kurma yang buruk itu, dia bagi dekat pekedai 10 kilo. Dia ambil kurma yang baru 5 kilo. Ikut logik akal sesuai, betul tak? Tapi bila sahabat itu jumpa Nabi, Nabi cakap la taf'al fa innaha riba. Jangan kamu buat macam tu, kerana ia riba. So apa yang kamu buat, Nabi kata bi' al-jam, juallah yang tamar yang lama, ambil duit. Lepas dapat duit, barulah beli pula dalam satu transaksi yang berbeza. Barulah halal. Anda mungkin kata the end result still the same. So apa faedahnya? Faedahnya adalah melarikan diri daripada riba. Itu saja. Faedah yang lebih panjang nak dihuraikan. Cuma tak sempat saya nak cerita. Cuma kesimpulan dia, nak larikan diri daripada riba, nak masuk dalam transaksi jual beli. Kenapa Nabi sebut 6 item saja? Para ulama ada berbeza pandangan dan banyak perbincangan. Kesimpulannya, 6 item ini dia bukan terhad kepada 6 saja, tapi dia mewakili item-item lain yang mempunyai illah ataupun mempunyai specific reason yang sama. Maka oleh kerana itu para ulama bersepakat masuklah juga dalam 6 itu, jadi berpecah pada 2. Ada jenis mata wang, Nabi sebut emas perak. Sebab emas perak adalah medium of exchange dengan juga store of value pada zaman Nabi. Ya.
dan dia jadi medium of exchange. Tetapi emas dan perak hari ini tidak dijadikan medium of exchange lagi. Yang telah jadi medium of exchange adalah duit euro, pound, dolar, ringgit. Maka oleh kerana itu, semua ringgit-ringgit duit fiat money ini masuk dalam kategori mata wang yang berbentuk kena bila bertukar mestilah ikut syarat ni, kalau tidak jatuh riba. Adapun yang kedua adalah makanan asasi. Sebab tu Nabi sebut gandum, barley, kurma, garam. Makanan asasi juga yang boleh dimasukkan adalah beras. Ya? Jadi kalau beras standard Siam nak tukar dengan beras basmati, mesti sama berat, mesti on the spot. Serah terima dalam satu keadaan. So ini kesimpulan ni. Kalau bahagian ini, mata wang dengan mata wang, kalau tukar sesama jenis dia, hitam. Dua-dua syarat ada. Kalau dia punya kumpulan ni ditukar dengan jenis yang berbeza, emas tukar dengan perak, kelabu. Satu saja syaratnya. Mesti on the spot. Baik. Sekarang ni, di manakah berlakunya riba kontemporari dalam bab mata wang ni? Yang pertama, orang perempuan membeli jewelries. Apabila orang perempuan membeli emas, perhiasan emas secara ansuran, maka berlakulah riba. Sebab duit adalah mata wang, emas adalah termasuk dalam mata wang. Anda beli emas pakai ringgit Malaysia, kelabu mesti ada syarat dia. Kelabu mesti serah terima dalam satu masa. Saya mesti bayar cash, saya ambil emas, gelang emas sekarang. Tak boleh saya ambil gelang emas sekarang, saya bayar ansuran. Hukumnya riba an-nasi'ah. Okey? So, orang perempuan kena faham, lepas ni nak shopping, shoppinglah emas yang boleh bayar cash sahaja. So, orang lelaki, ingat ilmu tu bagus, betul-betul, sebab nanti kahwin boleh beritahu kat isteri. Yang cash sahaja. Kalau tidak, itu riba. Murah kalau benda dia cash. Mahal. Ada orang kata, boleh tak saya bayar ansuran, tapi emas pun saya tak ambil dulu. Saya bayar deposit dulu, emas saya tak ambil dulu. Dah habis bayar nanti barulah saya ambil. Jumhur, majoriti ulama kata tetap berlaku riba. Okey? Yang seterusnya, bagaimana kalau emas campuran? Emas campur. Orang perempuan ni dia beli emas campur platinum. Katalah boleh juga. Bagi contoh je lah. Kalau emas tetap, emas tu majoriti, hukum dia adalah emas. Habis. Yang keseluruhnya, apa lagi yang berlaku kat sini? Iaitulah forex exchange. Forex exchange. Okay? Forex exchange, dia ada yang basic. Yang basic adalah money exchanger dekat airport, dekat bank. Anda nak pergi UK, anda nak beli pound, pakai euro. Hari ni yang punya rate, euro lagi tinggi daripada pound. Habislah pound. Tapi tak pernah pindah balik kan. So jadinya, anda bayar pergi kat kaunter, anda bagi euro, 100 euro, anda dapatlah 90 pound agaknya lah. Kenapa tak ada internet dah tengok macam rate hari ni. Tapi katalah 90 pound. Itulah namanya forex. Syarat dia, anda kena beri sekarang. Anda guna US, setiap jenis mata wang negara dianggap satu jenis yang berbeza. Ringgit satu jenis berbeza, USD satu berbeza, pound satu berbeza, euro satu berbeza. So jadinya syarat dia macam dia. Ringgit tukar dengan USD. Kelabu. Apa syarat dia? Satu serah terima dalam satu masa. Jadinya saya kena beri euro sekarang, saya kena ambil pound tu sekarang. Tak boleh saya beri euro sekarang, tunggu jap, pegang dulu, pergi toilet jap. Anda pergi toilet tu riba. Riba berlaku dalam duit tu transaksi. Kalau nak pergi toilet, jangan bayar dulu duit tu. Pergi toilet dengan duit tu. Jangan tinggal. Sebab apa? Sebab nilai dia fluctuate. Itu pun on the spot. Maknanya kita pakai duit debit card UK kat sini. So dia punya proses